Dah seminggu anak cucu aku balik bercuti ke rumah aku ni. Kalau tak silap aku, waktu tu cuti penggal hujung tahun. Selalunya awal cuti macam ni, rumah akulah yang mereka duduk dahulu buat beberapa hari. Rasa-rasanya cuti ni pun mengambil masa sebulan lebih juga. Lepas tu barulah anak aku dan keluarganya akan ke rumah mertuanya sehingga habis cuti. Keluarga mentuanya pun duduk tak jauh, sekitar sejam sahaja perjalanan. Anak aku tu cikgu, isteri dia pun cikgu juga. Jadi senanglah mereka nak ke mana-mana saja kerana cutinya serentak. Cuma yang jadi masalahnya ialah anak aku tu nak bercuti ke mana dahulu? Di rumah keluarganya sendiri ataupun di rumah mentua? Tak kisahlah mana dulu pun. Sepanjang mereka dah berkeluarga ni, tak pernah nampak pula mereka bergebut-gebut nak pulang ke rumah mana dahulu. Mungkin dah sepakat barangkali sejak mereka berkahwin lagi. Bagi aku dan maknya, kami terima saja kepulangan mereka. Sekurang-kurangnya, terubat juga hati kami yang menanggung rindu terhadap cucu-cucu kami itu. 6 orang cucu kami kesemuanya. Anak dan menantu aku yang pulang ni cuma ada 4 anak. 2 lagi cucu aku tak pulang lagi. Minggu lepas anak aku bagi tahu sehari 2 lagi dia akan pulang. Bila ke-6 cucu aku tu sudah berjumpa. Ya Rabbi, rumah macam nak runtuh. Mujurlah dinding rumah ni dinding konkrit, bukan dinding kayu. Jika tidak, dah lama runtuh. Gedegam-gedegum, macam-macam bunyi ada. Macam langit nak runtuh dibuatnya. Lepas tu, ada yang menangis, ada yang membentak-bentak, tak kurang juga yang menjerit-jerit. Aku dan tok dia sekadar tebalkan telinga sajalah. Buat tak kisah. Tapi, dalam hati, Tuhan ajalah yang tahu. Kadang-kadang tak tahan juga dengan keadaan macam ni. Maka aku akan capai motosikal dan terus ke pekan. Aku akan duduk lama di kedai kopi mamak dengan secawan kopi sambil melayan video gusti. Tambah-tambah, yang sedang bergusti itu pula ialah Hulk Hogan dengan Macho Man. Bergoncang-goncang meja kami tu apabila melihat Hulk Hogan kena belasah. Sampai tumpah air kopi lah katakan. Dan akhirnya, macam biasalah, Hulk Hogan akan menang. Maklumlah, dia tak heran dengan pukulan Macho Man. Bila kepalanya mula bergegar-gegar macam tu, dia dah tak kisah dengan sebarang pukulan yang kena pada badannya. Aku dan beberapa kawan aku akan rasa sangat puas hati apabila Hulk Hogan yang menang. Maklumlah, dia memang idola kami. Burung yang terbang tipiskan lada, buruh berdentum hujan tak jadi, mengharap belas orang nan berada, kita menggigit jari. Kerja bertangguh tidak menjadi, kerja berangsur tidak bertahan. Orang muda kalau asyik bermimpi, tak siapa kan berkenan. Ingat masa depan, tak seribu kali makan lada, esok lusa kapan dan jua. Orang muda kita biarlah bijak, hidup tak sekadar esok lusa. Makan bersuah, jangan terlada, jaga air muka. Ayam tambatan ditumbuk masuk, bacang dibungkus tetap berbau. Jangan ulang-ulang kisah Pak Kado, disebut hingga anak cucu. Ingat anak cucu.
bersua, jangan terlajak, jaga air muka. Ayam tambatan ditumbuk masuk, bacang dibungkus tetap berbau. Jangan ulang-ulang kisah Pak Kado, disebut hingga anak cucu. Ingat anak cucu. Dah puas di pekan, aku pulang ke rumah sebelum asar. Dan semasa melintasi surau, jika Bilal lewat, akulah yang akan laungkan azan asar di situ. Sebaik saja laungan azan tamat, masa inilah akan muncul beberapa orang kawan aku yang datang dari sudut kampung aku. Antaranya, ada yang bernama Lebaidin, Man, Mat dan beberapa orang lagi. Kadang-kadang, akulah orangnya yang dicalonkan sebagai imam jika Haji Jaafar lambat tiba. Aku boleh saja dan tak pernah menolak pun. Lazimnya selepas solat asar, aku akan pulang ke rumah. Aku akan duduk di atas bangkin tepi pokok mempelam tu. Kadang-kadang beberapa orang kawan aku tu pun akan turut sama datang menemani aku. Yalah, kami berborak-borak sambil membalut rokok daun yang daunnya aku buat sendiri. Daun rokok buatan sendiri ni lebih lebar dan lebih panjang berbanding yang dibeli di kedai. Hak di kedai tu kurang sedap. Kadang-kadang daunnya dah berkulat sebab terlalu lama. Pada suatu petang tu, selepas solat asar, aku tercari-cari di manakah letaknya celepar yang aku simpan dalam saku seluar aku tu. Ianya dah tak ada. Kemana pula hilangnya? Celepar ni sebenarnya sejenis bekas untuk menyimpan rokok, daun nipah dan tembakau Jawa. Rokok daun dan tembakau senang disimpan di dalamnya dan ia juga mudah dikeluarkan. Biasanya ianya bertutup rapi supaya rokok daun dan tembakau tidak berselerak dan tak masuk angin. Bekas tu dah hilang. Dalam aku duduk cari-cari bekas tu, barulah aku teringat barangkali aku tertinggal di kedai mamak tadi semasa aku menonton video Gusti tu. Nak pergi ambil, rasa macam tak berbaloi kerana kedai mamak tu terletak jauh dari rumah aku. Biarlah. Biarkan ajalah. Esok pun boleh aku ambil kan. Harap-harap mamak tu akan simpanlah untuk aku. Tapi kalau dah gian sangat, boleh saja aku balutkan rokok daun yang aku simpan di rumah aku tu sebagai pengganti. Belum sempat aku menyandarkan tubuh aku di sofa, tiba-tiba Aiman, cucu ketiga aku, berlari ke arah aku. Tercungap-cungap mulutnya. Wan, cepat Wan. Wan Amin jadi apa tak tahu. Macam orang nak mati. Dia tidur atas tanah macam tak ada nyawa. Suara Aiman terketar-ketar sambil memegang tangan aku dan terus mengheretnya ke arah Amin. Aku pun turut berlari bersama-sama Aiman sambil mata aku liar mencari kedudukan Amin sana sini. Dalam hati aku tu berdebar-debar dengan pertanyaan, apa halah cucu aku tu? Sebaik saja sampai, Aiman menunjukkan kedudukan Amin yang sedang terbaring. Ya Allah, Amin! Apa yang dah jadi dengan cucu aku ni? Laung aku agak kuat. Cemas tanpa aku sedar, kelihatan keadaan Amin tersandar di pangkal pokok jambu. Keadaannya sangat lemah dan air liurnya belenja. Dia jatuh pokok ke Aiman? Dia jatuh ke? Aiman? 2 kali aku bertanya Aiman dengan nada yang cemas. Dia diam membisu dan agak lama barulah dia menjawab. Tak tahu Aiman tak tahu. Jawab Aiman dengan nada cemas. Aku mengurut dada Amin sambil mencempungnya untuk dibawa pulang ke rumah. Berat juga cucu aku ni. Nasiblah tenaga tua aku ni masih mampu mengangkatnya. Apatah lagi dalam saat-saat kecemasan macam ni. Aku baringkan Amin di atas pelenggar bawah rumah. Aku mulai panik sebenarnya. Sehingga kan aku dah tak tahu nak buat apa-apa waktu tu.
Manakala isteri aku pula, dia bawa minyak angin turun dari atas rumah. Diurutnya dada Amin dari bahagian atas sehinggalah ke bahagian bawah. Lama keadaan Amin terbaring. Kalau ikutkan hati aku ni, mahu rasanya aku bawa terus ke hospital aja. Tak lama selepas itu, Amin mula buka matanya. Kelihatan merah di kedua-dua matanya. Air liurnya masih berlenja dan meleleh. Aku cuba bersoal jawab dengan Amin. Kerana aku nak tahu apa yang telah terjadi sehingga dia jadi sedemikian. Kamu jatuh pokok ke, Min? Tanya aku. Dia terkebil-kebil memandang aku. Digelengkan kepalanya. Habis, kenapa? Kenapa dengan kamu ni? Cuba cakap dekat Wan ni. Kalau tak jatuh pokok jambu, kenapa dengan kamu ni? Tanya aku lagi. Sebenarnya semasa dia membukakan mulutnya ketika menjawab soalan aku, di hidungku sudah terhidu sesuatu. Baunya ni sangat aku kenal. Aku kenal sangat bau ni. Apa yang kamu telah buat dengan tembakau Wan tu, Min? Kamu isap okok Wan ke? Tanya aku bertalu-talu mahukan kepastian. Hai, geramnya aku bukan kepalang budak ni. Dia menganggukkan kepalanya sebagai menjawab kepada soalan aku tadi. Patutlah celepa aku hilang. Rupa-rupanya inilah angkara dia. Pukul berapa, Atuk Ande? Pukul 1, Cung. Pukul berapa, Atuk Ande? Kedua lah, Cung. Pukul berapa, Atuk Ande? Tak ada pukul-pukulnya. Atuk nak geletek kamu ni. Dapat anak satu, beri pada ibu. Dapat anak dua, beri pada mertua. Dapat anak tiga, cari orang jaga. Dapat anak empat, pening, tak tahu apa nak buat. Cucu panggil Atok, Abah, cucu panggil Nenek, Ibu, anak panggil Emak, Aunty. anak panggil Abah. Hello, Uncle. Bukan tak nak anak banyak, bukannya senang nak didik anak, bukannya nak tolak tanggungjawab. Bukan tak nak anak banyak, bukannya senang nak didik anak, bukannya nak tolak tanggungjawab. Macam mana? Bila air nak bayar, bila pi nak bayar, duit sewa rumah belum bayar, duit kereta pun belum bayar lagi ni. Pening. Abah nak duit lah, Abah nak beli baju ni, bang. Pening. Alah, Abah nak duit nak beli kasut, gelang, encus semua. Alah lagi pening. Yo, Pak. Kawan saya semua dah kahwin, Pak. Saya nak kahwin lah. Pening lagi ni. Nampak ni. Rotan ni nak. Rotan. Alah, rotan. Alah, Abah nak duit ni. Dapat anak satu, beri pada ibu. Amboi, dapat anak dua, beri pada mertua. Dapat anak tiga, cari orang jaga. Dapat anak empat, aduh, pening, tak tahu apa nak buat. Cucu panggil Atok, Abah, cucu panggil Nenek, Ibu, anak panggil Emak, Aunty. anak panggil Abah. Mama, Uncle dah datang.
tak nak oi anak banyak. Bukannya senang oi nak didik anak. Bukannya nak tolak tanggungjawab. Oi makcik oi, bukannya tak nak oi anak banyak-banyak. Bukannya senang oi nak didik anak. Bukannya nak tolak tanggungjawab. Bukannya tak nak oi anak banyak. Bukannya senang oi nak didik anak. Bukannya nak tolak tanggungjawab. Oh alamak, bukannya tak nak anak banyak-banyak. Bukannya senang nak didik anak. Bukannya nak tolak tanggungjawab. Bukannya tak nak anak banyak. Bukannya senang nak didik anak. Bukannya nak tolak tanggungjawab. Oi makcik oi. Melihat keadaan Amin sedikit baik selepas diberikan air nyo oleh tok dia, aku ke pokok jambu tu sekali lagi. Betul lah. Betul lah mata aku terpaku melihat berselerakan rokok daun sana sini. Tak kurang 6 batang rokok daun yang dibalut dan dihisapnya. Tembakaunya bertaburan atas tanah. Patutlah budak ni mabuk tembakau. Almaklumlah, tembakaunya tu tembakau Jawa. Memang kuat penangannya. Hati aku mula mendidih. Nak cari nahas betul budak-budak ni. Tak sangka mabuknya agak lama. Aku pun semakin bimbang. Yelah, takut melarat dan boleh terjadi macam-macam kat budak tu. Silap-silap masuk hospital. Aku juga nanti yang disalahkan kerana letakkan rokok daun berata-rata. Apa lagi dengan cucu-cucu aku ni? Mahu dicubanya lah kerana tak ada yang melihat dan tak ada yang melarang. Setelah aku duduk berhadapan dengan Amin, aku minta dia bangun. Tapi tak boleh bangun budak tu. Bangun aja jatuh. Bangun aja jatuh. Terhoyong-hayang macam tubuhnya tak seimbang. Maknanya memang mabuk tembakau lah tu. Dan mabuknya tu masih ada. Tak tahulah bila nak habis. Harap-harap mungkin sejam 2 lagi habislah mabuknya tu. Tak lama selepas itu, ayah dan ibunya pulang dari pekan kerana membeli barang dapur. Anak aku mula bertanyakan aku bila melihat cucu aku terbaring begitu. Aku pun mulalah bercerita apa yang telah terjadi berdasarkan cerita Amin tadi. Apa lagi, dia angkat tangannya sangat tinggi, nak dibalonnya budak tu. Aku menghalang. Kerana mungkin bukan silap dia, tapi silap aku. Silap aku yang meletakkan celepa tu merata-rata. Anak aku tak jadi memukul Amin. Tapi menantu aku pula mula beletih tak sudah-sudah sambil dicubit-cubitnya pipi budak tu. Apa lagi, meraung-raunglah budak tu sambil bertobat kata dia tak nak buat lagi dah. Aku pun nak tergelak juga. Apa taknya, bila dah sakit, cakap bersumpah-sumpah. Tapi esok, buat lagi. Malam tu, aku pula kena letih dengan isteri aku. Aku tunduk kepala macam orang bersalah dalam mahkamah. Kata isteri aku ni isap rokok suka hati. Depan cucu buat tak kisah. Itulah sebabnya dan itulah akibatnya. Cucu mula nak mencuba. Dan akibatnya, inilah macam apa yang duk jadi ni. Mujur tak mati budak tu. Jika tidak, tak pasal-pasal dah tentu aku kehilangan seorang cucu. Allah, yelah memang silap aku. Apabila aku renung kembali kata-kata Kiyah isteri aku tu, memang betul lah. Budak-budak ni sifat ingin mencuba sesuatu tu sentiasa ada. Bila ada je peluang, kadang-kadang yang pelik-pelik yang kita tak terfikir pun dicubanya. Mudah-mudahan cerita yang aku kongsikan dalam rancangan Adila ini turut menjadi tauladan kepada kita semua. Lebih-lebih lagi kita yang berusia supaya lebih berhati-hati dan menjadi suri tauladan
kepada generasi yang lebih muda. Yang tengah tua bola ko, yang muda otak ko mano. Rezeki di depan mata, nilainya tak ada. Lah mano lah Di sini semua cuma di kota mahal bola ko, mahal botol. Cuci lari ko sana, suko sansara. Bila nak pulang lah balik lah copet cucu kampung ulu. Atuk nenek to sayang to tunggu-tunggu. Weh dan tunggu ah. Apa kau barang kotor? Apa khabar kau? Cucu kampung ulu. Adakah tak lupa atau rasa malu? Lah lupa lah budak-budak ni kan. Pulang segera. Baliklah copet. Cucu kampung ulu. Hentikan kau jago tolong pehkan rindu. Rindu eden. Buahan di halaman berguguran sendiri. Masih je kau Mulut yang nak makan. Ada orang nak makan ha. Rezeki biri-biri. Ambil je makan deh. Bondang yang terbontang, pondok buruk yang dulu. Itulah roto kami cucu kampung ulu. Bila nak pulang, Pulanglah copet ha. kampung ulu. Atuk nenek to sayang to tunggu-tunggu. Dan ni sayang kan kau. Apa kau barang kotor? Apa kau barang? Kampung ulu. Adakah kau lupa atau rasa malu? Lah hai. Pulang segera. Pulanglah copet ha. Kampung ulu. Hentikan kau jago tolong pehkan rindu. Udah tu ha. Lah, mana lah pula budak-budak ni boye. Tak ada lah dia balik tu. Orang nak raya dah ni. Dah, apa lanjut ni angin ni. Kunci-kunci dulu kuih dan bola. Sinilah makan ni. Sinilah tidur. Nak bosan-bosan lupa. Pulaikan orang tua. Minum tu dah tahu Tuhan ni. Yang tinggal tua bola ko, yang muda ontah poi mano. Mano lah Rezeki boye di budak-budak. depan mata, nilainya tak ada. Di sini semua cuma di kota maha bola ko. Betul tu mahal. Lari ko sana, suko sangsara. Bila nak pulang, Bila kau nak pulang tu? cucu kampung ulu. Atuk nenek tersayang to tunggu. Lah hai sayang tu. Apa kau barang kotor? Apa khabar kau ha? Cucu kampung ulu. Adakah tak lupa atau rasa malu? Lupa lah kau tu. Pulang segera. Pulanglah copet. Cucu kampung ulu. Cucu Dan tu ha. Hentikan kau jago tolong pehkan rindu. Alah rindu Dan ha. Dan ni acah-acah je. Jangan marah yo.